Bila cakap pasal kreativiti ni, saya rasa Rahim setuju dengan saya. Kalau you campak je cabin crew dekat mana-mana, dia orang boleh hidup. Mana-mana boleh hidup. Dia orang boleh Tapi hidup. betul lah, Abang Zarul. Cabin crew yang tengok ni can relate benda-benda macam ni. Sebab So kita nak tanya Sir Rahim lah, apa kreativiti yang Sir Rahim dapat semasa berkhidmat dulu dan boleh diguna pakai waktu sekarang? dia buat biskut kan kot. Buat biskut. Malangnya Buat kek je. unfortunately lah, saya tak sekreatif orang di sebelah sana tu lah. Saya tak boleh menyanyi, saya tak boleh apalah nak apa lagi nak berlakon. Okay. Tapi seperti Zarul cakap tadi, memang betul. Kalau saya pada waktu itu keluarga ataupun ibu bapa tidak ada halangan-halangan yang saya cakapkan tadi, insyaAllah saya akan pergi jugalah, sebab saya almost dah nak ambil borang. Okay, ready Okay, anda bersama saya kembali, Hakim, Saya seorang cabin crew yang setia pada yang satu. Gitu. Setia pada yang Setia pada satu. yang satu. Sekarang tak ada dua, tak ada tiga. Panas. So hari ni saya ada dua tetamu yang hebat. Tak sabar saya nak kenalkan tetamu saya hari ni. Di antara mentor ataupun sifu-sifu saya lah dalam dunia podcast ni. Lebih-lebih lagi dalam industri aviation. So hari ni kita berada di Hangar Miatek. So inilah podcast kami. So kita punya topik pada hari ni yang nak kita bincangkan adalah berkenaan dengan dunia cabin crew. Dah tentulah hari ni pakar-pakar dalam cabin crew yang kita nak bawa. Tadi saya dah bagi tahu ini mentor kita. So kita nak kenalkan kita punya tetamu hari ni. Lain dan tak bukan, kita sebelah kanan saya ni, Abang Zarul. Sila perkenalkan diri, Abang Zarul. Okay, Assalamualaikum. Saya Zairul Kifli bin Husin, atau lebih dikenali sebagai Zarul Husin, atau lebih dikenali lagi Zarul Umbrella. Saya merupakan sekarang sepenuh masa penyanyi, pelakon, dan juga apa orang kata content creator, as a podcaster juga, dan juga merupakan fellow dekat Aviation Career Malaysia dan juga Medtech Training Center. Wah, saya hari ni agak nervous sikit bila jumpa Abang Zarul. So pagi tadi saya jadikan Abang Zarul sebagai rujukan dalam podcast. Hari ni tentang mata, dia punya nervous tu lain macam. Tapi hari ni kita juga ada tetamu sebelah kiri kita. Kalau tengok kepada usia, kita pun tak percaya berapa usia dia. Antara orang yang banyak bagi khidmat konsultan dekat saya berkenaan dengan food, nutrition. Tak kenal maka tak cinta lah bagi kami di Miatek hari ni. Kita ada siapa? Kita ada Sir kita yang disayangi oleh student-student yang ada dekat Miatek. Sir, sila perkenalkan diri. Sir Rahim. Okay, Assalamualaikum Cik Hakim dan Zarul. Saya Abdul Rahim Batu Abdul Rahman. Orang selalu panggil saya sama ada Abdul Rahim ataupun Batu lah. Okay, sekarang saya bertugas sebagai salah seorang tenaga pengajar di Miatek College ni. Sebelum ni saya bertugas sebagai seorang anak kapal seperti Zarul jugalah. 13 tahun bersama Penerbangan Malaysia dan 12 tahun bersama Qatar Airways. Dahsyat. Maksudnya hari ni kita ada dua tetamu yang sangat expert dalam industri penerbangan. Ada expert dalam negara, ada expert di luar negara. Pengalaman mereka berkhidmat dalam negara dan luar negara memang seronok untuk kita kupaskan. So Abang Zarul, kita pergi soalan yang pertama, Abang Zarul. So hari ni kita nak tanya Abang Zarul berkenaan dengan pengalaman Abang Zarul dalam industri aviation. Sebab saya percaya audiens kita adalah student-student hari ni yang nak involve dalam industri aviation. Lebih-lebih lagi cabin crew. Apa kemanisan dia dan berapa lama abang punya pengalaman dalam industri aviation? Okey, saya seorang cabin crew yang setia pada yang satu. Gitu. Setia pada yang satu. Sekarang tak ada dua, tak ada tiga. Panas. Okey, saya daripada Malaysia Airlines daripada tahun 2000 sampai 2016 setia bersama Malaysia Airlines sebagai kaki tangan cabin crew. Dan apa yang boleh saya nyatakan, pengalaman manis di Malaysia Airlines tu terlampau banyak. Tapi mungkinlah saya boleh share antara momen-momen yang saya ingat sampai sekarang ini.
Mungkin saya pergi bawa wife saya honeymoon lah. Honeymoon masa tu tahun 2010 kita ada trip dulu Malaysia ada trip 14 hari ke Joburg, Cape Town, Buenos Aires. Itu adalah orang kata benefit sebagai itu cabin benefit crew abang dapat. Yes. Bawa wife dan kebetulan tahun 2010 itu kebetulan World Cup dekat South Africa. Memang best. Dan memang seronok lah. Satu kita dapat gunakan benefit tu. Kalau lah tak ada benefit tu nak bawa ketiga buah kota yang begitu famous dekat dunia, Johannesburg, Cape Town dan juga Buenos Aires. Bukan senang tu. Betul, dalam masa 14 hari 3 negara saya bawa wife saya pergi honeymoon. Maksudnya bang, kita tahu dengan jadi cabin crew ni, maksudnya facilities yang abang akan dapat tu, maksudnya flight ticket dapat diskaun yang sangat yes, banyak. kita kan dapat FOC once a year. So cuma saya bayar, ada terms and condition je lah. Cuma bayar cukai untuk airport kan. So 3 airport kita bayar cukai je lah. Rather than a few thousand kita bayar a few hundred. Lebih kurang macam tu lah untuk tax saja. So itu antara benefit sedikit. Saya rasa banyak benda yang kita boleh kupaskan tentang advantage yang kita ada. Tapi kita ada Sir Rahim berkhidmat dalam industri aviation belasan tahun. Pernah berkhidmat di Malaysia, lepas tu pergi ke negara luar. So Sir Rahim, soalan yang sama juga kita nak tanya hari ni. Pengalaman Sir Rahim yang boleh dikongsikan untuk audiens anda tahu. Silakan Sir Rahim. Okay. 25 tahun bersama 2 syarikat penerbangan yang berbeza. Saya kurang setia lah. Kurang setia lah dengan Zarul. Dia setia pada yang saya Berbagi cinta. Abang Zarul 13 tahun hanya duduk di Malaysia. Di Malaysia. Saya 13 dan 12. Sir 13 di Malaysia, 12 di luar. Kongsikan Sir. Okay. Satu daripada kemanisan pengalaman bekerja sebagai seorang cabin crew ini ialah the opportunity itself, peluang tu menjadi seorang cabin crew. Especially kalau nak bercerita pasal dengan syarikat penerbangan kedua yang saya bertugas lah di Timur Tengah ni. Timur Tengah tu di mana tu? Di Doha. Qatar Airways. Okay. Peluang bertugas bekerjasama dengan anak-anak kapal dari berbagai-bagai negara. Itu adalah satu opportunity yang rare lah, yang susah, yang saya rasa pekerjaan lain susah nak ada lah. So it is not easy. Bukan senang nak bekerjasama dengan kru daripada berbagai nationalities. Because dia punya mentality, dia punya personality, dia punya culture sangat berbeza. So it is up to us macam mana nak bergaul dengan diorang, nak mengambil hati diorang. Lebih-lebih lagi bila kita sebagai seorang ketua, it is not easy to get them together to work with us. Not to work for us but to work with us. Itu satu challenge yang jalan dia. Bahasa satu, understanding satu, dan satu lagi culture definitely, goal. Masing-masing mempunyai matlamat yang tersendiri kenapa diorang bertugas, dia mau bekerja dengan syarikat penerbangan tu. Kalau kita bekerja dengan syarikat penerbangan national, for example, seperti yang kita bekerja dululah dengan Malaysia Airlines, kita kebanyakan majority cabin crew population kat Malaysia adalah Malaysian. Kita ada juga foreign crew seperti daripada China, Korea dan juga Japan, Japanese. Tetapi di sana kita tak ada majority. Semua daripada berbagai negara. Nak membawa mereka mempunyai satu matlamat yang sama tu sangat sukar. So itu atas kepandaian kita untuk kita punya emotional intelligence kena ada, social intelligence kena ada, cultural intelligence kena ada. Sebab tu sangat mencabar lah. Tapi saya rasa dengan pengalaman 13 tahun yang ada dekat Malaysia ni, art yang ada, seni, leadership tu ada, saya rasa definitely sangat membantu. Terima kasih kepada Malaysia Airlines. Daripada from scratch saya belajar nak develop myself to be the person I am. Boleh kita katakan maksudnya dalam aviation industry banyak mengajar Sir tentang Sir, maksudnya dulu bekerja sebagai steward, lepas tu boleh pula masuk dalam dunia education, menjadi tenaga pengajar. Maksudnya
bila kita sebagai seorang orang kata apa, orang yang berkhidmat dalam industri aviation, saya rasa dia memang ada satu talent yang luar biasa. Kita ambil contoh macam Abang Zarul. Kalau kita tengok Abang Zarul sendiri, dialah penyanyi, dialah pelakon, dia juga host, editor juga. Saya sangat kagum. So maksudnya pengalaman yang ada dengan diorang ni menjadikan diorang ni apa yang dia jadi pada hari ni. Abang Zarul, kalau kita tengok Serahim, pengalaman 13 tahun dekat Malaysia, 12 tahun dekat luar negara. Abang kenapa tak nak pergi ke luar negara? Dapat offer ataupun tidak? Okey, saya ingat saya pada seawal penubuhan Etihad, ada buka untuk cabin crew Malaysia Airlines, which is orang kata jalan mudah kan, dia tu sambil something like that, dia sebab dia nak pakai kan. Tapi pada masa itu saya tidak memikirkan untuk keluar negara, tak tahu kenapa, tapi saya lebih selesa di zon saya lah masa itu. Mungkin saya dah ada family, dah anak yang sedang membesar, dan pada masa itu ibu bapa yang juga yang sudah pun lanjut usia. Itu antara faktor-faktor yang saya fikirkan lah. Tapi satu yang boleh dikatakan pada saya, kalau saya pada waktu itu keluarga ataupun ibu bapa tidak ada halangan-halangan yang saya cakapkan tadi, insyaAllah saya akan pergi jugalah, sebab saya almost dah nak ambil borang. Nak ke mana tu? Yang Etihad tu lah. Oh, Etihad juga. Almost. Qatar juga pada masa tu ada kan buka. Kan. So masa tu, tapi saya masih lagi orang kata selesa. Ada some Malaysia Airlines yang digalakkan pergi kan masa tu kan. Something like that lah. So diambil ke Qatar, dan even myself as my batchmate pun ada seorang dua yang pergi ke Qatar Airways, dan dia orang pun Joma kan, kita macam alamak, aku ambil luar, aku ambil pada yang satu tadi, ambil orang kan, macam alah kan, sekarang aku macam mana ni Pak Arab kan, macam mana nak bergaul dengan international macam ni, macam-macam benda lah fikir. Tapi bila tengok kawan-kawan Serahim pergi, macam orang balik gaji besar kan. Tapi benefit sama, tapi dia orang gaji lagi besar lah, overseas currency dengan of course pada masa itu Etihad dan juga Qatar sedang meningkat naik kan. Dan itulah bila berbalik cakap di pasal kreativiti tadi tu kan, cabin crew I buat macam-macam, daripada penyanyi, pelakon apa semua. Bila cakap pasal kreativiti ni, saya rasa Serahim setuju dengan saya. Kalau you campak je cabin crew dekat mana-mana, dia orang boleh hidup. Mana-mana boleh hidup. Dia orang boleh hidup. Tapi betul lah Abang Zarul, cabin crew yang tengok ni can relate benda-benda macam ni, sebab as a nature our job kan, you semua you kena buat dekat alam kapal tu. You are policeman, you are fireman, you are orang kata kena jaga budak, you kena jadi janitor. Maksudnya everything, semua kru yang buat. So sama juga bila kita on ground ni, kita tend to be macam-macam benda kita nak buat. Kan, kadang-kadang benda kita tak pasal-pasal, kita buat cookies dalam dalam kapal terbang, which is ambil sebut Milo tu, and then ambil campur dengan susu tepung, creamer apa semua, gaul-gaul, lepas tu masuk dalam oven jadi cookies, which is macam cabin crew macam-macam dia boleh buat. Dia kreatif, boleh fikir, sebab apa tahu dia 14 jam punya flight, orang semua dah tidur, macam-macam benda fikir. Maksudnya cabin crew ni, mana saja kita letakkan dia orang ni, insyaAllah dia boleh hidup. Sebab saya sendiri pengalaman tengok Abang Zarul punya podcast, bila melihat cabin crew yang retired daripada cabin crew, hari ni jadi makeup artist, ada jadi designer, macam-macam. Yes. Okay, so itu yang kita boleh dapat. So kita nak tanya Serahim lah, apa kreativiti yang Serahim dapat semasa berkhidmat dulu dan boleh diguna pakai waktu sekarang? Dia buat biskut kan kot. Buat biskut. Malangnya unfortunately lah, saya tak sekreatif orang di sebelah sana tu lah. Saya tak boleh menyanyi, saya tak boleh nak apa lagi nak berlakon. Okay. Tapi seperti Zarul cakap tadi, memang betul. Seorang cabin crew tu dia adalah seorang yang mata talented. Mereka dah on board the flight,
mereka boleh buat apa sajalah, kebanyakan kerja. Macam yang Zarul mention tadi, boleh jadi janitor, boleh jadi plumber, tukang pipe, betul kan? Jadi psychiatrist, menenangkan penumpang-penumpang yang hysterical ke whatever not. Nurse, doktor, walaupun kita hanya mampu untuk memberi bantuan sebagai seorang first aider lah, bantuan kecemasan. Apa lagi? Kita boleh menjadi seorang nanny, menenangkan bayi-bayi, anak-anak penumpang yang menangis tak henti-henti. Mak dia duduk diam je. Cabin crew lah yang akan mengheret, membawa makcik. Kak, boleh tak saya ambil anak akak sekejap? Bawa dukung. Mak dia pergi toilet. Mak pergi toilet, kita kena bawa, kena bantu sekejap mak dia ni. Nak apa jadi nanny sekejap lah, yang menangis tak henti-henti. Banyak lagi. Abang Zarul sama juga? Pernah juga bayi yang menangis Abang Zarul selesaikan problem tu? Pernah. Pasti. Memang pastilah. Sebab even though selalunya priority stewardess akan pergi, tapi kita ada tempoh masa di mana stewardess pergi berehat. Tinggal saya seorang dalam kabin tu. Terpaksa bang? Bukan terpaksa lah, itu memang tugas kita lah. Memang tugas kita lah. Kita macam tak ada masalah, benda tu dia datang dengan sendirinya. So just pegang budak kan. Siapa tak pernah pegang budak? Kita pun ada anak sendiri. It's just like kita be careful sikit lah, sebab itu anak orang kan, the way kita handle passengers punya ni. Tapi kita adalah kita punya akad dulu dengan mak bapak dia. It's just like kalau dia bagi kat kita, please jaga. Okay, kita tak boleh simply ambil kan, itu bahaya. Kalau simply ambil anak orang, lepas tu tiba-tiba anak orang terjatuh, masalah juga. Sebab different airline ada different regulations. When it comes to cabin crew handling babies, anak-anak. So maksudnya kalau siapa yang dapat kahwin dengan steward ni, confirm bapa penyayang. So saya rasa banyak benda yang kita nak kupaskan lagi. Okay, so kita akan berehat seketika dan kita sambung sebentar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah mendarat di lapangan terbang. Saya berada di Terminal 3 Changi International Airport. Jadi di sini merupakan customer service untuk information. Mana-mana penumpang boleh refer di sini. Dan di bahagian sana kita boleh tengok ini adalah tempat untuk first class dan juga business class. Untuk check in, masukkan barang dan daftar semuanya lah. Dan untuk pengetahuan, Terminal 3 ni merupakan terminal international ataupun terminal antarabangsa. Dan Terminal 3 ni juga diiktiraf oleh Skytrack adalah terminal yang terbaik di Changi International Airport ni lah. Dan sudah 12 kali Changi International Airport ni sendiri mendapat anugerah sebagai lapangan terbang terbaik di dunia. Okey, kita sambung kembali dengan topik kita. Masih lagi dalam dunia cabin crew. Abang Zarul, kita nak tanya Abang Zarul, kenapa hari ni kita tengok nak jadi cabin crew, dia mesti ada standard ketinggian. Dia kalau dah rendah sikit seinci pun, walaupun pakai kasut tinggi, tak boleh masuk. Kenapa ketinggian tu sangat-sangat penting? Ya, itu pada saya mungkin itu merupakan polisi. Salah satunya adalah polisi. Syarikat tu dia ada nak steward stewardess yang ketinggian yang mereka nakkan, daripada mungkin nak sesuaikan dengan uniform dia orang ke apa semua kan, salah satu. Dan juga pada saya overall kepentingan ada ketinggian itu adalah untuk safety lah, untuk keselamatan. Because why? Sebagai seorang cabin crew, kalau dia tidak mempunyai ketinggian yang mencukupi, satu-satunya nak tutup overhead compartment tu satu hal. Kalau dia tak sampai kan, masalah juga. Kalau in case anything happen dalam turbulence ke apa-apa, tiba-tiba kita passenger kena strap up. So bila terbuka, bed dah jatuh apa semua, kalau you terkial. Siapa nak assist? Siapa nak assist kan? And then kalau satunya bila ada evacuation, kalau you terlampau kecil, tak cukup saiz, mungkin rasanya bila dah huru-hara tu dalam evacuation tu, mungkin kalau you terpanting dululah lebih kurang macam tu. Pada saya safety punya purpose lah untuk ketinggian tu, more less kepada juga grooming jugalah as well.
Okay sir, kita nak tanya, tadi kita tahu Abang Zarul dalam airline lokal. Maksudnya kalau international juga, adakah dia menggunakan spek yang sama dengan ketinggian ni? Requirement dia lebih kurang sama je. Sama je. Macam I should say it's like a universal requirement. Cuma berbezaannya hanya beberapa sentimeter je requirement dia. Seperti yang Zarul mention tadi lah, memang perkara utama dia adalah sebab-sebab safety lah, keselamatan. Ya, untuk memastikan cabin crew tu mampu untuk mencapai overhead compartment dia punya lid tu kan, nak tutup balik. Kalau tidak, menjijik-jijik tak sampai. Nanti passenger juga yang kena tolong tu. So it doesn't look proper. Satu lagi segi safety as well. Kadang-kadang kru pun kena mencapai macam pintu kapal terbang pun agak tinggi juga. So again, during macam emergency lah, evacuation, kalau biasanya lah kalau orang rendah, dia punya body pun petit, pintu kecemasan yang nak dibuka waktu kecemasan, katalah dia tidak berfungsi secara, kita panggil nama dia pintu tu secara pneumatic. Bila kita pulas dia punya control handle dia tu, dia secara automatik boleh buka. Tapi dalam certain situation, mungkin dia punya power tu tak ada, cabin crew tu yang kena buka dengan kekuatan badan dia. Kalau ketinggian tak ada, dengan body frame yang kecil, memang tak mampu untuk menolak pintu dia yang sangat besar dan berat tu. So pada saya itu adalah sebab utama. Minimum requirement dari segi tinggi, berat, saiz badan tu kena. Dan lagi saya tambah. Whenever you saw a cabin crew dekat airport, macam mana you all tengok dia orang berjalan ramai-ramai, nampak tak keseragamannya tu? Ya, ketinggian minimum height. Minimum height tu dia nampak standard dia tu sendiri. Seragam dia tu kan. Tak ada yang tiba-tiba itulah pada saya salah satunya jugalah company standard. Dia nak tengok dia punya cabin crew dia look good dekat di mata public. Alhamdulillah. So saya nak bagi satu situasi. Saya ambil contoh lah. Ada ramai yang kadang-kadang ni tak cukup ketinggian, tapi dia berusaha lah. Dia berusaha untuk jadi cabin crew jugalah. Selalunya yang perempuan. Katalah dia punya standard requirement adalah 157 ketinggian. Dia ni 156. 156 kan? Ada tak chance untuk dia masuk as a cabin crew melalui pengalaman daripada Sir sendiri? Tak ada. Memang tak lepas. Dia orang tak akan take chances. Dia tak akan mengambil benda macam sebagai benda yang ringan, tak boleh tutup sebelah mata. Kau boleh jadi cabin crew. Saya tak percaya, because at the end of the day, if anything happens, it falls back on the recruiter tu, orang yang ambil dia bekerja. So tak boleh. Ni siapa ambil ni? Polisi tetap polisi. Tinggi macam tu tetap tinggi sebegitu. Okay, so bila duduk dalam dunia aviation ni, tak kira lah cabin crew ke apa, kita boleh tengok industri aviation ni dia enjoy entertainment kan. Sebenarnya orang tak tahu indah khabar daripada rupa. Melihat depan mata tu semuanya indah-indah kan. So lebih-lebih lagi bila kita tengok golongan-golongan yang lembut-lembut ni bang kan, terlampau banyak dalam industri aviation. So kita nak tanyalah social life dalam pekerjaan aviation tu sendiri, macam mana pandangan abang di Malaysia dan di luar negara? Mudah ke orang ni terjerumus ataupun terpesong sikit dia punya akidah lah bang, kalau involve dalam industri aviation? Isu dia agak sensitif lah, tapi kita tak boleh nak salahkan aviation dalam apa yang cakap tadi is balik kepada cabin crew, yang cabin crew ni social life dia agak terpesong kan. Yes, saya akui ada segelintir, saya tak nafikan, tapi apa yang boleh saya katakan, tidak adil jika menyalahkan hanya kepada cabin crew yang terpesong. Betul, saya setuju. Ada juga minta maaf cakap, ada carrier kejaya-kejaya lain, which is doktor ke nurse ke lawyer ke even orang alim ke apa semua kan, tersasar juga. So tidak adil untuk you menyalahkan hanya kepada cabin crew or aviation ataupun orang yang terlibat dalam dunia aviation semata-mata hanya kerana diorang ni nampak social diorang. Nampak diorang ni pergi party, pergi sana, selalu pergi overseas, pergi UK, US, pergi party dekat US, dan you pergi Dubai, party dekat Dubai apa semua. Itu
yang orang nampak lah LGs, tapi ada juga setengah cabin crew yang saya patut highlight benda ni, yang diorang macam orang biasa je. Yes, yang sama kehidupan biasa je. Pergi, ada juga yang pergi masjid, ada juga yang belajar agama, ada juga yang belajar ruqyah pun ada. Ada juga yang Pak Imam dekat surau, dekat area taman dia pun ada. So itu dia tak, orang tak nampak pasal dia pun tak beria-ria tunjuk kat orang yang dia kerja cabin crew apa semua kan. Itu yang pada saya conclusion dia, jangan salahkan kejayaan cabin crew tu semata-mata kerana ni. Sir Rahim, pengalaman 12 tahun dekat luar. Kita tahu kalau kita sebut pasal dunia-dunia yang sebegini ni kan, dah tentulah hari ni kalau dekat luar dia terlampau obvious. So sebagai cabin crew dekat negara luar ni, macam mana pandangan Sir Rahim lah? Pada saya dia punya situasi lebih kurang sama je. Because kehidupan sebagai seorang cabin crew memang terdedah kepada dunia sosial yang sangat tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas lah? Ya, terbatas maksudnya di social life kita sentiasa berkomunikasi dengan orang ramai. Itu memang kita terdedah di atas sana ya. Tapi satu benda yang saya nak mention ialah saya percaya it is up to that individual cabin crew macam mana dia nak membawa diri dia. Ya, tak kira lah siapa dia, orang Asia ke, dia orang Western ke, tapi kalau dia boleh carry himself or herself well, dia tidak akan mampu untuk dicerobohi lah, membuat benda-benda yang tak perlu. So pada saya itu my personal belief lah. So maksud up kita to the boleh individual kita nak boleh control diri dia lah. Attitude seseorang tu lah. Betul. Dekat mana saja jabatan cakap. Pembawaan diri dia sendiri. Ke, you pergilah dekat kerja jabatan agama ke, kalau you sendiri tak boleh handle you punya nafsu. Betul. Macam tu lah. Ya, betul. Sebab apa tahu? Sebab dulu-dulu kejayaan cabin crew dan pilot ni juga yang orang kata banyak terdedah sebelum ada media sosial. Sekarang media sosial kita dah tak ada boundaries dah, tak ada border dah, semua boleh tengok kat mana-mana. Tapi itu sekarang. Dulu hanya cabin crew dan pilot je yang boleh pergi terdedah dengan macam-macam budaya ni. Betul. Yang terdedah dengan macam-macam budaya ni, itu yang ada yang as a human being, manusia biasa, of course ada juga yang terpengaruh dengan budaya. Sekarang tak payah budaya pergi overseas bang, tak payah pergi overseas. Dalam bilik pun you buka IG, you buka Facebook dah, you dah terdedah dengan unsur-unsur yang tak baik tu. So maksudnya situasi tu kita macam mana sendiri kita nak handle lah. Okay, kita nak tanya dekat Abang Zarul, pengalaman sebagai cabin crew, antara benefit yang kita boleh share dekat luar sana. Tadi ada abang bagi tahu salah satu benefit abang bagi tahu tadi awal berkenaan dengan pergi holiday, boleh dapat tiket dan sebagainya. Apa lagi bang benefit lain yang abang boleh kongsikan dekat luar sana bang? Saya beli grocery saya dekat London. Dahsyat. Betul tu. Beli apa bang? Tepung ke? Yes, tepung. Saya beli sayur, saya beli toiletries. Tapi nampak macam belagak sikit tu bang. Yes, nampak macam belagak, tapi hakikat je itu kita berjimat sebenarnya. Tapi memang betul memang murah, ada yang murah lah, especially kalau brokoli beli dekat Aussie lagi murah daripada you beli dekat pasar raya yang kualiti yang sama dekat misalnya brokoli daripada Australia yang dijual dekat Malaysia, mungkin 2 kali lipat, 2 kali ganda daripada harga yang kita jumpa dekat dahsyat. pasar dekat Sydney tu. That's why yang pada saya salah satu kelebihan as a cabin crew juga, dan mungkin barang-barang jenama salah satunya, barang-barang bag apa semua branded dan harga lebih lagi murah lagi bang. Yes, tapi bukanlah selalu beli untuk kita pun. Kadang orang tolong kirimkan apa semua. Itu je lah kelebihan kita lah. Dan juga kelebihan lagi satu, tak payah beratur dekat custom. Sebab semua dia kawan. Bukan, dia ada lorong khas untuk cabin crew. Cepatlah proses dia. Proses nak immigration cepat lah. Itu kelebihan daripada penumpang biasa. Bukan penumpang biasa tak payah tu panjang-panjang.
Custom kita beratur juga, tapi among us, abang cabin crew saja beratur. Kita tak payah-payah. Kalau pergi London, saya ingat lagi pergi London kan, as a passenger, ya Allah, daripada kita as a cabin crew turun bas dah tunggu kat bawah kapal dah. Kita ada special channel kan nak clear immigration, bukan macam penumpang, jadi proses itu cepat. Serahim benefit pula bila duduk di luar negara ni. Okay. As a cabin crew apa dia Serahim? Yang hari nasi mandi lah. Yang paling obvious ialah peluang ni hanya dekat cabin crew je boleh dapat. Apa dia? Melihat dunia luar. The opportunity of flying with different airline ni overseas, dia fly to so many destinations. Yang susah kalau kita sebagai orang biasa yang bukan cabin crew nak pergi ke tempat tu. Jadi sambil bertugas, kita boleh tengok dunia luar tanpa mengeluarkan walau sesen pun masa bertugas. Maksudnya boleh jimat kita punya gaji. Definitely, pastinya. Dan even you dibayar masa you dibayar masa bermalam di tempat tu dibayar. Yalah, masa you bermalam pergi Bombay, bermalam di Bombay, you dibayar. And then you dapat lagi tengok dunia luar. Kalau orang biasa nak pergi nak merasa angin Bombay, kena bayar. Hotel dapat. Lepas tu lounge dapat. Okay. Lagi tiket flight free. Dan sebab you bekerja dalam kapal tu dah. Lepas tu luggage dah tentulah. Banyak tak payah risau pasal luggage lah. Sepenuh-penuhnya kita nak buat boleh. Tu benefit lagi. Yes. Lagi yang patut kita kongsikan dekat luar. Macam Zarul mention pasal FOC, free of charge ticket lah every year. Cabin crew mesti akan dapat satu. Different airline different punya benefit lah. Lagi adalah rebate discounted FS. Maksudnya katalah kita balik bercuti, kita nak pergi bercuti, kita tak payah bayar full fare. Bayar 10% aja. 10% saja. Ya, bergantung kepada syarikat penerbangan tu lah. Ikut kita punya berapa lama kita dah berkhidmat dengan syarikat penerbangan tu. Kalau kita telah, for example, dalam kes Qatar Airways, first 5 years, for example lah, saya tak ingat berapa macam mana lah dia punya proses. Kalau macam first 5 years kita berkhidmat, kita kena bayar 15%, for example. Hanya 15% out of the total tiket punya harga lah. And then selepas 10 years, 10%, for example. So selepas 10 years, for example. So bayangkan, kalau orang bayar RM1,000 untuk pergi satu destinasi, kita bayar hanya RM100 saja. Tetapi ada, of course, syarat-syarat dia lah. Mungkin kita kena pergi on a standby basis. Maksudnya, bukan firm seat. Kita kena pergi airport awal, register nama kita under staff, dan kita dah tunggu sehingga semua penumpang dah masuk, dah check in. Kalau ada empty seat, kita boleh pergi dalam flight tu. Tapi kebanyakan, most of the time, memang kita dapat. So, betul tak? Betul. Not even cabin crew dengan pilot je. Even yang kerja dekat staff, ground handling, semua fakultan, agent, even you kerja dekat air cargo ke apa. Saya boleh janji company you ada destination tu. Dan some more, kalau company you tak pergi that destination tapi dia ada dalam gabungan JV antara airline yang lain. Let's say your airline tak pergi Moscow tapi you JV dengan airline yang pergi Moscow, you boleh still dapat tiket yang sama. Itu antara benefit lah. Saya rasa kalau Abang Zarul dia nak balik kampung, dia tak sibuk-sibuk nak naik kereta apa, so saya rasa naik flight je kot. Kalau international tadi kata 10%, Abang Zarul sendiri nak balik ke Kelantan contohnya kan, berapa je bang pernah abang bayar? Paling rendah lah pernah abang bayar pergi balik RM25 je. Masya Allah. Tiket bas pun kalah. Tiket bas pun kalah. Itu saya ingat sampai sekarang. So itu antara benefit. Sebenarnya banyak benefit yang lain lah yang ada dalam industri airline. Ini kita boleh dapat tahu sendiri daripada kita punya as a cabin crew dalam negara dan luar negara. So soalan kita Pak Zarul nak tanya ni dalam aspek pendidikan lah. Nak jadi cabin crew ni, macam mana kita nak apply daripada taraf pendidikan? Macam mana sebenarnya untuk kita jadi as a cabin crew? Okey, masa zaman saya dulu SPM, lulus bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan ada a few credit lagi lah. Syarat wajib itulah syarat SPM. Okay. SPM je lulus lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan a few subject kot, something like that. I'm not remember. So itu saja, very simple. And then berpawatakan menarik, baca syarat-syarat dia. Berpawatakan menarik, apa lagi, tinggi, berat, apa semua, SPM, and then itu sajalah. Itu saja pendidikan yang diperlukan sekarang lah. Okay, dulu sorry. Itu di Malaysia, kalau di luar negara pun sama juga.
Kalau tidak silap saya, kalau di dalam kes Qatar Airways, sekurang-kurangnya high school diploma, macamnya SPM lah. Tapi saya percaya dengan kepesatan aviation industry sekarang ni dan banyak demand, maksudnya ramai anak-anak muda yang nak join jadi cabin crew ni kan, kat situ ada competition sikit dan mereka telah menaikkan sedikit tentang requirement dia. So saya percaya even kita punya local airline, kita punya airline dulu telah menaikkan syarat minima kelayakan, which is diploma. So di luar negara pun sama juga, sekurang-kurangnya kena ada diploma dan proficiency in English memang wajib lah, sebab itu adalah bahasa perantaraan yang utama lah. So saya boleh katakan zaman Abang Zarul, zaman sedulu kan, mungkin level SPM entry masuk okey, boleh, mudah untuk dapat, tapi sekarang kena compete sikit lah. Betul. Tapi boleh kita katakan ada advantage tak kalau pelajar-pelajar kita yang masuk, contohnya dia ada diploma, ada degree untuk masuk dalam airline industry ni, lebih-lebih lagi cabin crew, ada benefit lain tak dia akan dapat? Maksudnya untuk dia pergi ke level pangkat yang berbeza ke, ada advantage lain ke? Yeah, kalau if I not mistaken, one of my guests dekat dalam saya punya YouTube channel was ex Singapore Airlines, which is dia kata di Singapore Airlines dia categorizekan cabin crew, gaji cabin crew as per qualification dia orang ada. You ada high school diploma lain, degree master lain, harga sama. Okay. Lain-lain itu pada saya kalau ada kelebihan macam tu. Tapi saya rasa yang dekat Malaysia tak ada lagi kan, dia masih sama. Dia ikut jawatan tu sendiri, bukan ikut qualification. Tapi kalau kita merujuk kepada airline-airline dekat Malaysia, once you dah ada diploma and then you good in English apa semua, boleh fasih berbahasa Inggeris, dan juga kalau ada Mandarin lagi bagus, saya rasa boleh jadi cabin crew, tak ada masalah kan. Tapi pada saya lagi best kalau you ada sedikit basic dalam bidang aviation lah. Pada saya lah sikit-sikit basic. Maksud saya mungkin you join the courses whichever, CJ ke whatever, ataupun you bergaul dalam circle orang yang dalam industri penerbangan untuk dapatkan sedikit POV apa yang cabin crew ni kerja ke apa semua. Even sekarang pun kita dah bagi sedikit macam POV macam mana cabin crew bekerja, which is good lah kepada yang nak jadi cabin crew. You ada benda-benda ni senang sikit untuk you masuk bekerja, tak adalah culture shock sikit. Kan, itulah pada saya lah. So Seraim, kita ambil contoh, ni pandangan saya lah, saya tengok advantage yang sangat besar bila ada diploma, degree macam Abang Zarul cakap dalam industri aviation. Yelah, mungkin mula-mula kita start fly dalam usia yang muda, okey lah, besok bila kita dah meningkat usia, dah tak larat lah sebenarnya kita, mungkin kita boleh pergi ke level yang berbeza. Betul, management. Betul. Dengan diploma, degree tu. Setuju tak? Betul, setuju. Sebelum saya masuk ke situ, Encik Hakim, saya nak sentuh lah pasal student saya sekarang lah, diploma in aviation operation management. Bila dia orang mengambil pengajian ni, student saya ni, ada di kalangan mereka yang nak jadi cabin crew, tapi mereka decide nak ambil diploma dulu. Memang betul, saya cakap syabas untuk kamu. Sebab apa? Kita tak tahu di masa depan bagaimana minimum requirement syarikat penerbangan ni. Mungkin minimum dia akan pertingkatkan, which is instead of SPM, STPM, dia akan increasekan kepada diploma, for example. Why not dia prepare awal? Exactly. Sebab tu saya cakap, kamu bagus kamu decide untuk sama belajar di MIATEC ni. Habiskan pengajian, lepas tu kalau kamu nak jadi cabin crew, jadilah. Sebab apa? Just in case in the future, kalau kamu decide lepas beberapa tahun fly jadi cabin crew, kamu decide tak nak terbang lagi, for example those yang perempuan lah, ladies, berkahwin, ada anak, dah disibukkan dengan dunia rumah tangga, tapi still nak kerja dalam aviation industry, dengan kelulusan yang dia ada, diploma ataupun degree tu sangat membantu. Sebab walaupun kita ada minimum ada experience, banyak syarikat bukan syarikat penerbangan sahaja, dia tak tengok kepada kita punya experience ni, dia tengok kepada academic qualification. Di situ dia sangat membantu.
ya, diploma tu akan menolong dia di masa hadapan. Itu yang saya tekankan. So kita tahu advantage untuk dalam airline industry ni, maksudnya kalau kita ada diploma ataupun degree mungkin tidak dipakai waktu sekarang, tapi in future tak salah untuk kita prepare macam Sir Rahim cakap. Okay, so nanti kita akan kupaskan topik yang lebih menarik lagi. Kita berehat seketika. 5 fakta menarik dunia penerbangan. Yang pertama, pesawat menggunakan bahan api daripada minyak tanah. Yang kedua, kotak hitam berwarna oranye. Warna striking oranye tu. Sebab nanti bila ada kecemasan nak cari kotak hitam tu senanglah jumpa. Okey, yang ketiga, pesawat 2 enjin boleh terbang dengan hanya 1 enjin jika berlaku kecemasan. Okey, yang nombor 4, kokpit ada laluan kecemasan sendiri. Yang terakhir, nombor 5, setiap tandas dalam pesawat ada smoke detector. Jadi jangan cuba-cuba untuk berasap, merokok atau vape dalam tandas pesawat. Nanti kokpit akan dapat detect. Okey, kita kembali semula. Abang Zarul, pengalaman yang kita tengok Abang Zarul dalam industri aviation ni memang lama. Tapi saya difahamkan lah Abang involved dalam industri aviation ni bukan daripada usia yang terlampau muda kan Pak? Yes. Masa tu umur Abang berapa tu Abang masuk dalam industri aviation? Saya masuk di umur saya 27. Dan maksimum untuk jadi cabin crew pengambilan masa itu ialah 30. Dan saya berumur 27 tahun dan dalam batch saya ada dalam 2 ke 3 orang sajalah. The rest is 19 to 23, 24, something like that. So kita kategori abang lah, kira abang lah masuk jadi cabin crew kan, which is senior. boleh dikatakan saya bila saya masuk tu macam aku ni macam terlambat pula kan. Macam umur dah lambat ni masuk jadi cabin crew lah. Masa mula-mula masuk lah. Tapi bila saya join, rupanya cabin crew ni kita boleh kerja sampai umur 50, 55 kan. Tak ada masalah lah. Dan pada masa itu hanya cabin crew stewardess saja yang pada waktu itu yang kalau dia tak ada pangkat hanya umur 40 dia kena resign at that time. Tapi nowadays dah tak ada kan. Dah boleh kerja sampai 50, 50, 60 dah. So pada saya tak menjadi isu lah kalau you join lambat ke apa semua, as long as you dalam orang kata maksimum umur yang apa orang kata syarikat perlukan. Kan. Ada some yang sekarang ni, ada satu airline tu pun, ada 2-3 airline juga sekarang dia tak kisah dah umur. Janji you nak bekerja elok, muka elok, ada kriteria yang dia orang nak, ambil. Boleh. Maksudnya kalau kita boleh tengok airline-airline yang ambil yang kadang-kadang otai masih berbisa ni, maksudnya senang cerita muka yang boleh dijual ni memang akan diambil. Yes, lah. ada kriteria. Sebab kita tengok some ada juga yang tak ada experience pun. Ya, mungkin you anggap yang dah umur ambil je because ada experience sebelum-sebelum ni. Ada juga yang jenis experience dia macam dia ada tu retailer je, jual perfume dekat kedai jenama kan. Tapi saya rasa dia di kalangan circle cabin crew. So dia tahu macam mana cabin crew punya karakter. So bila pergi interview, walaupun umur dia dah maksud umur dia berapa dah yang cerita ni 30 lebih macam tu. 30 lebih. Dia terima. Okay, Sir Rahim. Sir Rahim pula masuk di usia berapa dalam industri airline sebenarnya? Lebih kurang Zarul 26. Agak lewat juga. Agak lewat considering pada masa itulah. Sebab masa tu kebanyakannya join jadi cabin crew selepas mereka menamatkan SPM. So saya yang kedua lah, tertua dalam batch saya tu ada 25 orang. So maksudnya kalau di luar sana yang you all kadang-kadang kita tengok dalam pekerjaan ada sektor-sektor yang career progression dia tidak berapa okey. So kita tahu industri aviation ni career progression dia agak besar. Dia adalah multinational. So walaupun usia you yang lanjut sebenarnya ada peluang. Maksudnya testimoni yang kita ada ni, Abang Zarul kita ada, Sir kita ada juga. Dan Sir ni bila mengajar, Sir mengajar, ada tak yang kita boleh kongsikan pengalaman Sir tengok sendiri student-student kita yang usia yang agak senja lah, hari ni dah boleh jadi cabin crew? Betul. Ada ya?
baru ni lah sasaran pada student Miatek kita. Kalau tak silap saya, she is 34 right now. 34. Tanpa ada previous experience sebagai seorang cabin crew, dan alhamdulillah dia telah berjaya diterima untuk jadi cabin crew dengan salah satu syarikat penerbangan di negara kita lah. So, itu menunjukkan betapa marketablenya dia tu dalam memberikan keterampilan bahawa dia mampu meyakinkan interview yang dia boleh jadi seorang cabin crew. Itu effort dia yang luar biasa juga. Sangat betul. Jaga penampilan, lepas tu bagi komitmen yang sangat tinggi, insya-Allah you boleh involve dalam this industry. Tak ada masalah, betul? Kemahuan. Usia bukan halangan. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung ni Abang Zarul kan. Mungkin Abang Zarul boleh bagi pandangan ataupun nasihat lah kepada orang di luar sana yang nak involve dalam industri aviation ni. Lebih-lebih lagi as a cabin crew ni Abang Zarul. Okey, saya punya mungkin nasihat dululah kepada adik-adik dekat luar sana ataupun saudara-saudara dekat luar sana yang ingin mencuburi bidang penerbangan ni. Anda perlu tahu yang bidang penerbangan ni bukan hanya pilot dan juga cabin crew. Lebih lagi daripada itu, kita ada management side, kita ada air cargo, kita ada ground handling, passenger handling, ramp agent dan macam-macam lagi sebenarnya. So pada saya, kalau anda berminat, cuba Google ke apa, cari college-college yang ada memberikan kursus-kursus yang korang kehendaki. Dan pandangan saya sebagai bekas pramugara di syarikat Malaysia Airlines dan juga pemain industri, even sekarang pun saya masih lagi membuat podcast, konten-konten berkenaan dengan aviation. Pada saya, aviation dekat Malaysia semakin hari semakin berkembang, despite of mungkin ada satu airline tu yang mungkin kita tak tahulah apa yang jadi dekat dia, tapi at the moment aviation industry is in the right track lah. Masih daripada apa yang jadi kat COVID tu, is in the right track. I mean, demand dalam industri makin tinggi. Makin ada. Because why kita ada post aviation, more to on the cargo side kan. Which is dan juga jet-jet pribadi pun sebenarnya banyak. Dah mula banyak Yes. Dan juga insya-Allah ada satu lagi airline baru yang akan muncul. Dan pada saya, kepada anda yang berminat tu, usah ragu-ragu, teruskan usaha ataupun minat anda untuk menceburi bidang aviation. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, mungkin anda boleh selongkar-selongkar video-video saya dekat YouTube, dan juga boleh tengok podcast sebelum-sebelum ni dekat Aviation Academy Malaysia. Itu saja. So, Serahim, pandangan Abang Zarul tadi menarik. Ni point of view Serahim daripada steward, lepas tu jadi tenaga pengajar di Miatek. So, kita dah penghujung ni, apa pandangan dan pendapat sikit yang boleh kita kongsikan dekat orang dekat luar sana untuk tahu macam mana nak involve dalam industri ni? Macam mana nak involve dalam industri? Macam mana nak involve lah, apa-apa nasihat yang boleh dibagi untuk kita punya penutup ni. Alright. Satu je saya nak cakap, aviation industry ni adalah industri yang sangat interesting, sangat luas seperti Zarul mention tadi. Dia punya peluang pekerjaan sangat worldwide. Bukan saja cabin crew, ground handling, cargo, management as well. Yang penting adalah saya rasa pendidikan yang kukuh, yang asas perlu ada lah. Lagi satu, minat. Kalau ada minat tapi tak ada pendidikan pun tak jadi juga. Dia kena ada keselari lah, kena ada. So salah satu cara untuk mencerahkan lagi peluang untuk menyertai industri penerbangan adalah dengan mungkin menyertai kolej-kolej tertentu bagi mendapatkan bukan hands on experience, mendapatkan kelulusan yang betul-betul berkaitan dengan industri penerbangan, seperti apa yang saya buat sekarang ni, which is Miatek College lah, di mana peluang graduan daripada sini sangat, saya percaya, sangat cerah, insyaAllah, considering that the aviation industry seperti Zarul cakap tadi sangat berkembang, maju, dan insyaAllah peluang tu akan ada sentiasa. Okay,
kalau kita tengok orang kiri dan kanan kita adalah orang yang saya boleh katakan multitasking. Abang Zarul khususnya macam-macam dia boleh buat. Sampai boleh jadi chef tadi, dia boleh kata memasak pun boleh. Serahim daripada bekerja di atas awan, hari ni dah boleh jadi tenaga pengajar. So kita dapat lihat hari ni hasil pengalaman mereka involved dalam industri dan apa mereka jadi. Dan seperti Abang Zarul bagi tahu tadi, apabila pandemik COVID-19 berlaku, kita tak perlu risau, industri aviation kian berkembang. Peluang untuk bekerja bukan setakat dalam negara, peluang bekerja di luar negara pun tinggi. So kita boleh katakan fast track untuk dapat gaji yang tinggi tu, insya-Allah. Okay. Dan untuk pengetahuan you all semua, di Aviation Career Malaysia sekarang kita sedang berlangsung kempen AVM untuk work di Singapore. Okay, sedang berlangsung dan kempen ini berjalan selama 3 bulan. Masih ada lagi sebulan. Dan kalau you all berminat untuk ketahui lebih lanjut tentang industri aviation, lebih-lebih lagi tentang career dan education, bolehlah tinggalkan you punya leads dan pihak daripada Aviation Career Malaysia akan hubungi anda dan buat consultation. Okay, itu saja. Kita jumpa di episod akan datang. Hi guys, this video is all about aviation. But wait, you want to know more about this industry? Before that, let me ask you something. What do you really know about aviation? Cabin crew? Pilot? Cabin crew? Pilot? No. Actually, this industry is very wide. We have aircraft engineer, marshalling, customer service, air cargo management, and so on. And you guys want to know something even more exciting? You have the opportunity to work at the biggest hub in Asia. What you guys waiting for? If you want to know more about aviation and want to be a career in this industry, check out our page Aviation Career Malaysia and click link in bio. Okay guys, grab your chance now. Ciao lo.